Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Cikgu awak berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tema 5, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit 13 iaitu Jadikan Inspirasi. Tajuk kita pada minggu ini ialah Petua Kejayaan. Baiklah, mari kita mulakan Unit 13 Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Standard kandungan 2.1 dan standard pembelajaran 2.1.1. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah saya belajar membaca petikan dan melengkapkan idea utama. Manakala kriteria kejayaan, membaca dan memahami petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, melengkapkan peta pokok dengan idea utama yang betul. Baiklah, semua dah bersedia? Jom kita mulakan pembelajaran kita. Pastikan anak-anak dah ada buku teks di depan ya. Okey, buka buku teks muka surat 89. Kita akan tengok sama-sama dan awak boleh baca selepas cikgu baca ya. Okey. Zara di perpustakaan. Dia membaca maklumat penting tentang petua kejayaan murid cemerlang. Ini awak boleh tengok dalam buku teks ya. Cikgu ambil sama je dalam buku teks. Cuma cikgu besarkan. Okey, seterusnya. Apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana untuk menjadi murid yang cemerlang. Baiklah, sekarang anak-anak boleh membaca bersama-sama dengan cikgu atau baca selepas bacaan cikgu. Kita tengok yang pertama. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Bagaimana yang dikatakan sikap amanah? Iaitu menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Ataupun kita kata jaga tingkah laku. Kalau awak tengok di sini, dia dah terang dah macam mana sikap amanah tu. Okay, cikgu harap semua anak-anak cikgu yang ada dalam Pak Zaid ni semuanya amanah. Okay, kita jaga tingkah laku kita, cara kita bercakap dengan mak ayah kita, cara kita bercakap dengan cikgu kita dan cara untuk kita bercakap dengan kawan-kawan kita. Okey, seterusnya boleh kita pergi pada perenggan kedua. Yang kedua, wah, petua ini sangat bagus. Saya perlu bijak. Kita tengok perkataan yang diwarnakan. Saya perlu bijak mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua ini dapat menjadikan kita murid yang hebat. Okey, macam mana kita nak jadi murid yang hebat? Berbalik kepada tajuk kita tadi, macam mana kita nak jadi murid yang cemerlang? Okey, bila nak jadi murid cemerlang, pertama sifat yang kena ada ialah sifat amanah. Yang kedua, kita kena ada sifat bijak. Bijak macam mana? Bijak menguruskan diri dan juga bijak menguruskan masa kita. Okay, orang yang bijak ni dia dapat uruskan masa dia. Jadi kalau macam mana nak tahu bijak tak bijak, kita tidak amalkan sikap bertangguh. Kalau contohnya macam sekarang ni kita ber-PDPR, masa cikgu. Jadi awak siapkan masa kerja cikgu ni dalam masa bahasa Melayu. Jadi kita tidak tangguh. Okey, itu adalah orang yang bijak, salah satu contoh. Okey, seterusnya jom kita tengok yang seterusnya. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Saya memastikan diri sentiasa cergas. Okey, ini juga merupakan ciri-ciri orang yang cemerlang ataupun murid yang cemerlang. Kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan baik. Dengan baiknya, murid perlu mengambil makanan seimbang dan bersenam. Okey, bagaimana nak jadi murid yang cergas? Kita perlu jaga kesihatan mental dan fizikal. Okey, kita dah ada 3 dah tadi. Amanah, bijak, cergas. Cergas ni kena jaga kesihatan mental dan fizikal. Kalau kita tak sihat, susah dah kita. Okey, sebab tu kita kena jaga makanan kita supaya kita sentiasa
sihat. Okey. Kita kena jagalah daripada makan makanan yang berlemak, berminyak. Sebab tu kita kena tengok pada piramid makanan. Cikgu rasa dalam subjek pendidikan jasmani awak ada belajar piramid pemakanan. Bagus tu. Kita elakkanlah daripada makan makanan ringan. Okey, makanan ringan, aiskrim, boleh sekali-sekala. Bukan setiap hari. Burger. Tapi contoh makanan ringan ni lah yang sedap. Okey, yang sedap ni lah banyak memberi mudarat kepada kesihatan. Okey, kita pergi yang terakhir. Saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Macam mana nak jadi orang yang berdedikasi tinggi? Okey, orang yang bertanggungjawab terhadap tugas. Okey, oleh itu tugasan yang diberikan oleh guru perlu disiapkan mengikut masa. Nampak tak? Tadi cikgu terangkan. Kalau nak jadi murid yang cemerlang, setiap kerja yang cikgu beri, cubalah selesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Supaya kita tidak bertangguh dan supaya kerja kita tidak makin bertambah. Bila selesai satu subjek, kita selesai. Macam ni BM ada masa yang panjang. Jadi awak boleh siapkan dalam masa cikgu. Tak faham, tak tahu, boleh PM ke cikgu. Okay, boleh PM ke cikgu, boleh hantar voice message ke cikgu ataupun mesej suara. Gunakan talian WhatsApp tu, boleh mesej suara pada cikgu. Dan cikgu insyaAllah cikgu akan jawab. Okey, seterusnya, apa kerja kita selepas ni? Nanti kita lihat sama-sama ya. Baiklah, setakat ni dulu tontonan video untuk awak semua dan cikgu akan sambung pembelajaran seterusnya melalui grup WhatsApp. Cikgu nak dapatkan feedback daripada awak dan cikgu nak tahu awak faham ataupun tak faham. Dan cikgu juga nak tengok siapa yang bersama-sama dengan cikgu dalam talian. Bagi yang tak dapat lagi untuk belajar pada masa ni, nanti jika dah awak berkesempatan, contohnya bagi beberapa yang bekerja, lepas pada mak ayah awak balik nanti, awak boleh scroll balik dan tengok apa kerja yang cikgu bagi. Cikgu akan melalui WhatsApp seterusnya. Okey, jom kita sambung dalam grup WhatsApp. Sekian, terima kasih.